jalan menuju ke perkuburan Baqi'. Pada tanggal 15 Disember 2022, lawatan ke perkuburan Baqi'. नाम जन्नतुल बाकी कामना करा जाए। नाम जन्नतुल बाकी कामना करा जाए। Kubur yang terdapat kita lihat ini adalah merupakan kubur kaum kerabat ataupun ahli bait Rasulullah SAW.
ازاي؟ حرك يا شيخ. يلا يا شيخ لواد. خلاص موبايل يلا. يلا يا شيخ. يلا يا حاج. आगे आगे चलो भाई चलो. ما दम पता लगी बिल्कुल एकदम करवट. Ini adalah kubur Ibrahim bin Muhammad, anak Rasulullah yang bangsu bersama isterinya Maryah Al-Qibtiyah. Ibrahim ini telah meninggal dunia semasa kecil, dan di mana dikatakan bahawa semasa beliau kecil pun beliau sering sakit-sakit, dan Rasulullah sendiri pun sudah menjangkakan bahawa anaknya tidak akan kekal lama. Adapun anak Nabi kita SAW dengan Khadijah seramai 6 orang, dan ini adalah merupakan anaknya yang bangsu, iaitu Ibrahim. Semasa Ibrahim meninggal dunia, berlakunya gerhana, mungkin gerhana bulan ataupun matahari, yang menyebabkan beberapa orang yang ada ketika itu menjangkakan bahawa berlakunya gerhana disebabkan oleh kematian ataupun kewafatan Ibrahim, anak Rasulullah SAW. Lalu baginda memperjelaskan kepada orang ramai ketika itu bahawa kematian anaknya Ibrahim bukanlah disebabkan oleh berlakunya gerhana bukanlah disebabkan oleh kematian anaknya Ibrahim, tetapi ianya adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunya Maryah Al-Qibtiyah adalah berasal daripada negeri Mesir yang diberikan oleh Muqawqis ataupun pembesar Mesir pada ketika itu sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Maryah Al-Qibtiyah iaitu ibu Ibrahim yang berasal dari Mesir. Ada pendapat mengatakan bahawa ianya adalah merupakan Ummul Mukminin, iaitu menjadi isteri kepada Rasulullah secara sah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan ianya menjadi seorang hamba sahaja. Beliau mempunyai seorang adik yang bernama Sirin yang kemudiannya berkahwin ataupun diberikan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya. Maryah Al-Qibtiyah kita dapati dia tinggal berasingan dengan isteri-isteri Rasulullah yang lain. Ibu Ibrahim ini, Maryah Al-Qibtiyah, meninggal dunia setelah 2 tahun kewafatan Rasulullah SAW dan dikebumikan di kawasan Baqi', iaitu kawasan depan sana. Yang di hadapan ni adalah merupakan kubur ahli Harrah, yang mana ahli Harrah ni adalah merupakan terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj yang terbunuh semasa pertempuran dengan pasukan tentera Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah, yang berlaku di Harat Waqim
timur Laut Madinah pada 26 Ogos 683 yang berakhir dengan kemenangan Umayyah dan penjajahan terhadap kota Madinah. Punca berlakunya pertempuran ini di mana para pemuka Madinah memberontak terhadap kekuasaan Yazid bin Muawiyah kerana mereka tidak menerima pengangkatannya sebagai khalifah untuk menggantikan ayahnya Muawiyah, iaitu pengganti jabatan khalifah melalui keturunan tidak dikenal dalam sejarah Islam ketika itu. Kemudian gaya hidup Yazid yang dianggap tidak Islamik dan tidak setuju dengan kebijakan ekonomi Umayyah. Pada peringkat awal, kita dapati pasukan Madinah telah mendapat kemenangan, tetapi berlaku pembelotan Bani Harithah ke kubu Umayyah. Maka pasukan berkuda Umayyah di bawah pimpinan Marwan bin Al-Hakam dapat menyerang mereka dari belakang dan berakhir dengan terusirnya pasukan Madinah dari pertempuran tersebut. Setelah pertempuran, bala tentera Umayyah memasuki kota Madinah dan melakukan penjarahan selama 3 hari, walaupun terdapat catatan sejarah yang berbeza-beza tentang tingkat kekerasan yang terjadi. Pasukan Umayyah kemudiannya bergerak menuju Mekah untuk mengepung Abdullah bin Zubair yang juga melakukan perlawanan terhadap Yazid. Tetapi Panglima Muslim bin Uqbah meninggal dalam perjalanan. Jadi dengan itu, mereka yang syahid dalam pertempuran Al-Harrah ini telah dikuburkan di sini. Ini adalah kubur Halimah Sa'diyah, atau nama sebenarnya Halimah binti Abu Diyab Abdullah ibnu Al-Haris bin Sagna, iaitu ibu susu Nabi kita SAW, yang juga merangkap sebagai ibu angkat bagi Nabi kita SAW. Halimah dan juga suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza berasal dari kabilah atau puak Arab Sa'ad bin Bakr yang merupakan sebahagian dari Hawazin, iaitu kabilah atau puak terbesar yang menguasai wilayah Arab Utara pada ketika itu. Tradisi Arab ketika zaman itu ialah menghantar bayi yang baru lahir untuk disusukan di persekitaran padang pasir yang lebih sihat berbanding di kota Makkah. Para ibu susu badui tersebut bagaimanapun lebih gemarkan bayi yang bapanya masih hidup. Begitu juga Halimah, namun disebabkan gagal mendapat bayi lain, beliau mengambil juga Muhammad SAW. 8 hari selepas baginda diputerakan, beliau menyusukan baginda sehingga cerai susu sekitar umur 2 tahun sebelum dipulangkan kepada ibunya Aminah binti Wahab. Bagaimanapun beliau meminta dan dibenarkan untuk terus memelihara baginda sehinggalah berumur 4 atau 5 tahun, iaitu sehingga peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril terhadap Rasulullah SAW. Dan inilah dia kubur Halimah Sa'diyah, ibu susuan Nabi kita Muhammad SAW. Sekian. Menuju ke kubur Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman bin Affan adalah menantu kepada Rasulullah SAW. Beliau mengahwini anak Nabi kita SAW, Ummi Kalsum dan juga Ruqayyah. Rumah Sayyidina Osman terletak depan Babul Baqi', di mana Sayyidina Osman bin Affan telah mati dibunuh
oleh kaum pemberontak, di mana Sayyidina Osman bin Affan ketika itu berada di rumah. Berlaku pengepungan seramai 1,000 orang kaum pemberontak yang ada dikatakan datang daripada negeri Mesir, datang ke rumah Sayyidina Osman lalu mengepung. Kebetulan pada masa itu orang-orang Islam yang berada di Madinah mengerjakan haji di Makkah. Kepungan dilakukan di rumah Sayyidina Osman selama 40 hari. Salah seorang pemberontak cuba memasuki rumah Sayyidina Osman, tetapi seterusnya pemberontak itu meninggalkan apabila telah dinasihati oleh Sayyidina Osman. Kemudian pada malam yang terakhir, malam ke-40, masuk 2 perompak ke rumah Sayyidina Osman, yang mana sebelumnya Sayyidina Osman telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Osman berpuasa pada siang hari dan berjaga malam dengan membaca Al-Quran pada siangnya. Pada malam tersebut, Sayyidina Osman telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengkhabarkan bahawa Sayyidina Osman akan berbuka puasa dengan mereka pada esok hari. Pada malam tersebut, 2 pemberontak telah memasuki rumah Sayyidina Osman, mengetuk kepalanya hingga berdarah, memenggal tangannya dan menikam Sayyidina Osman sebanyak 6 kali. Syahidlah beliau dan beliau dikebumikan di sini, iaitu di perkuburan Baqi'. Assalamualaikum ya Sayyidina Osman Affan, wa inna insyaallah bikum lahiqun, wa inna lana wa lakumul afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.